Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Selamat berjumpa. Kita bertemu di alam maya. Saya mendoakan dalam keadaan hari-hari begini, hari-hari yang penuh dengan banjir, saudara sentiasa sihat dan terpelihara kesihatan dan keselamatan. Apa khabar Rubidin Harimau Berantai? Salam PKP Datuk. Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Syahar Ibrahim, Nazir Hashim, apa khabar Pak Nazir? Osman Nur, Rubidin, B, apa khabar B? Berakhir derita dengan satu big heart to me. Nur Aslinda, apa khabar Linda? Manjung macam mana? Nur Azwa, Sulaiman Yub, apa khabar saudara Sulaiman? Saudara Ibrahim Cik Muda. Rubidin bersama pasangan. Mac Hill, Hamiza Adnan, terima kasihlah Mac Hill, sahabat malam sentiasa bersama dengan saya, tidak jemu-jemu, menemani saya untuk berbicara dan memberi pencerahan. Saudara Amidullah, Saudara Azlan Yusof, Saudara Muhammad Yusof, Waalaikumsalam. Pak Ngah, apa khabar Pak Ngah? Jafar Harun, Markim Kama Ismail, Aris Saleh, Nazir Bazin, Mizmi, ML Lizam, apa khabar? Abu Khalid dalam DSYO. Tak tahu siapa DSYO tu. Harimau Berantai, Diksi, Mimi, Abdul Halim Sulaiman, apa khabar Prof? Lama tak berjumpa. Hari ini saya dapat menyantuni Prof Halim. Apa khabar ya? Arif Muluk, Diksi, Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Terima kasih kerana sharing. Saya minta lain tak ada lah. Yang saya pohon daripada saudara adalah untuk like dan share Facebook. Saya sebenarnya hari ini badan tak apa sihat. Jadi tapi kerana merasakan bahawa saya bertanggungjawab kepada teman-teman untuk ada kerinduan. Jadi saya harus bersama dengan saudara selagi badan ini sihat, selagi badan terdaya walaupun tak sihat. Walaupun tak begitu keadaannya, saya harus berusaha. Cuma kalau tersasul, jangan marahkan saya sebab hari ini saya tidaklah semantap 2-3 hari yang lalu. Tak tahulah, mungkin cuaca juga mengganggu kesihatan saya. Perut pula tu memulah-mulah kadang-kadang, mungkin salah makan ke maknya. Apa khabar Akhir Osman, Saudara Munim Ahmad, Razali Samad, terima kasih. Terima kasih saudara semua memberi like. Ini adalah memberikan saya semangat dalam keadaan saya yang sebegini. Baik saudara, saya ingin memberi pencerahan tentang COVID-19 dulu. Sebelum saya mengulas apa yang disuarakan oleh Yang Muhammad Tan Sri Perdana Menteri. COVID hari ini kes baru masih lagi 2,232. Tak turun-turun, masih lagi berada di paras 2,000. Ini tidak menyenangkan. Berapa malam dah kita dah 5-6 hari, dah seminggu lamanya. Dengan kematian, 4 kematian, jumlah terkumpul kematian adalah 555 orang. Dan jumlah mereka yang dijangkiti virus corona ada, saudara Rosini Kerongon ada pencerahan insya-Allah. 138,224 orang. Di Sabah Rosinin masih lagi 374, Labuan 8, Sarawak. Yang menghairankan saya, Sarawak tiba-tiba saja selalunya di bawah 100. Hari ini Sarawak 153. Terima kasih Saudara Rahim. Saya makan ubat, makan Panadol ajalah, anda tutur begini. Di Perak turun 80, turun 51. Di Selangor walaupun masih turun tapi 557. Di Kuala Lumpur juga turun tapi 204. Putrajaya 13, Negeri Sembilan masih lagi beredar pada 100, itu 102. Melaka 37. Johor yang saya nyatakan beberapa hari dulu, dia turun naik. Johor masih lagi semalam 321, hari ini naik balik 396. Mungkin kerana di Johor musim hujan, banjir dan sebagainya di kawasan seperti di kawasan mana di Johor Bahru dan sebagainya. Di Pahang naik 46, semalam 41. Begitu juga di Terengganu. Saya lihat mana kawasan-kawasan yang dinaiki air, hujan, maka tentang, terima kasih Razali, insya-Allah saya akan beri pencerahan nanti. Semua kawasan-kawasan itu peningkatan begitu ketara tentang mereka yang dijangkiti oleh wabak virus corona. Begitu juga di Perlis, Pak Nazil,
Semalam 5, hari ni 3. Belum dapat lagi sifar. Seluruh negara ada jangkitan virus corona. Jadi saudara berhati-hati. Kalaulah saudara turun ke lapangan, membantu membersihkan rumah, pastikan selepas bersih rumah, segala apa ini, sungai-sungai, air-air itu, jadi bersabunlah. Jaga kebersihan diri, jaga kebersihan keluarga kita, insya-Allah. Ingatlah saudara ya, bahawa segala-galanya itu ketentuan ilahi. Saudara, sebagaimana yang diumumkan oleh Tan Sri Perdana Menteri, mulai tengah malam esok, itu bukan malam ni ya, malam esok. Malam esok tu artinya pukul 12 tengah malam, tapi disebutlah hari Rabu. Saya selalu mengatakan kalau pukul 12 tengah malam tu is a time belong to nobody. Neither Tuesday, neither Wednesday. 12 tengah malam tidak diketahui apakah hari itu hari Rabu atau hari Selasa. Tapi bermula 12:01. Maka hari Rabu. Jadi pada hari bermula daripada 13 Januari, mulai malam esok, tengah malam esok, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan di 9 buah negeri, iaitu di Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Jadi semua warga di negeri-negeri tersebut saya minta duduk di rumah lah. Sebab katanya kawalan kali ini agak ketat. Pihak pemerintah lebih serius dalam usaha untuk memutuskan jaringan. Kemudian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pula dilaksanakan di 6 negeri lain, iaitu Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Jadi negeri yang saya sebut tadi, usahakan untuk rentas negeri, rentas daerah pun tak boleh. Kalau saudara tinggal di Putrajaya, saudara tak boleh pergi ke Kelang. Memang tidak boleh. Kawalan keselamatan akan diadakan di semua 9 negeri tersebut. Jadi cuma yang mengecewakan saya, Perdana Menteri mengumumkan hanya untuk Perintah Kawalan Pergerakan saja. Tak ada pula pengumuman macam mana dengan hidup rakyat. Tidak disantuni rakyat dalam tempoh 2 minggu ni nak makan apa. Saya berkali-kali menyatakan bahawa cukup ke bekalan makanan, cukup ke duit rakyat. Kenapa tidak disantuni? Ya, jadi kita tunggu pengumuman. Saya juga tunggu depan kaca TV tadi. Kalau hanya sekadar memberi pengumuman untuk Perintah Kawalan Pergerakan, bagi pada Abang Long lah, pada Datuk Ismail Sabri ataupun Ketua Pengarah Kesihatan. Tak perlu pun Perdana Menteri. Perdana Menteri ini sepatutnya memberi perutusan khas. Menyatakan, okey, kita akan mengadakan kawalan keselamatan. Dalam kita nak mengadakan kawalan keselamatan di kerajaan begitu prihatin pada rakyat. Jadi saya nak mengumumkan bahawa pihak kementerian, menteri-menteri semua memberi pengaturan pada saya. Makanan cukup. Dari bila nak beli makanan, bagaimanapun kerajaan begitu prihatin menyediakan bantuan prihatin. Mula-mula dulu pada kita buat dulu, kenapa boleh? Daripada bulan Februari tahun dulu 2020. Kenapa sekarang tak boleh? Apakah negara dah tak ada duit langsung dah? Tak ada duit langsung ke? Kalau duit dah tak ada langsung, duk buat itu, buat ini, buat apa? Kontrak sana, kontrak sini. Saya minta maaf, saudara. Saya nak marah tak boleh. Suara saya kurang sikit hari ni. Izzuddin, yang paling penting kerajaan menjaga harga barang. Makan. Rakyat susah kalau kerajaan tak boleh nak kawal harga barang. Itu juga satu hal lagi. Bagi saya, kalau kawal macam mana pun, kalau dalam poket ada 20 sen, nak beli apa? Perut rakyat perlu disantuni. Lepas tu harga barangan perlu dikawal. Berkali-kali, ya Allah, saya menyatakan sebab harga barang naik mencanak-canak. Tadi rumah saya balik dari pasar tadi pun bagi tahu dekat saya, dia kata harga cili lagi dah naik sekarang ni. Harga gula juga naik. Beras pun dah berkurangan. Saya kata tak tahulah, besok kita tengoklah harga barang macam mana. Akhirnya rakyat makan beras dedak. Menteri makan beras grade A. Itu yang saya katakan hampir tu. Jadi bagi saya, kenapalah selalu last minute baru diumumkan. Saya betul, kenapa bagi last minute? Saudara Laksmana Kencana, saya menyuarakan pandangan saya, menyuarakan suara rakyat. Walaupun ada suasananya sekarang ni dalam keadaan sejuk gini, badan bukan sihat sangat, tapi geram tu ada juga. Lebih menghairankan saya, ini satu hal lagi ni yang amat menghairankan saya, apabila vaksin untuk COVID-19 ni
dinyatakan hanya akan sampai ke negara kita pada hujung bulan Februari. Ini apa hal ni? Dah bayar katanya duit tapi tak dapat barang. Ini satu masalah ni saya tengok. Sebab negara-negara lain dah dapat. Singapura, Indonesia, Vietnam, negara-negara luar dah dapat dah mulai hujung bulan Disember dulu. Kenapa kita terpaksa tunggu sampai hujung Februari? Kalau satu hari 2,000 orang kena jangkitan, satu hari, sebulan 60,000. Kalau satu hari kematian 5, sebulan 150 orang. Ini apa punya kerajaan ni? Pemimpin apa ni? Sepatutnya itu didahulukan dulu. Rakyat diutamakan, katanya rakyat diutamakan. Sebab itu saya melihat sekarang ni, rakyat semakin bosan dengan pemimpin-pemimpin politik hari ni. Lain tak ada berpolitik. Tadi saya dengar apa ini, kenyataan interview Tan Sri Anwar Musa. Sekejap lagi saya akan ulang benda begitu. Saya kata apa benda ni? Rakyat tengah lapar, rakyat tengah susah, duit tak ada. Ni apa ni? Itulah tu, dapat PM yang tak tahu takbir negara. Saya tak nak menuduh dia tak tahu takbir negara sebab dia biasa jadi menteri besar. Dia biasa jadi timbalan Perdana Menteri. Dia biasa jadi menteri. Tapi apakah pemikiran langsung tidak ada? Kenapa tak? Bagaimana dengan kedudukan menteri-menteri yang lain? Itu keadaannya. Jadi sekarang ni, betul suasana banjir dah mula susut. Saya tengok gambar-gambar yang keluar. Apa yang saya dapat, rumah-rumah banyak yang rosak. Ada tu tinggal tangga je. Satu gambar yang saya terima tadi tu, satu tangga batu je. Rumah dah hilang. Apa cara kerajaan untuk membantu, untuk memulihkan? Kalau ini saya teringat pada tahun 2014 dulu, bukanlah saya nak puji, tidak. Waktu negara ditadbir oleh Barisan Nasional zaman Datuk Seri Najib, dulu kita ada mengalami musibah yang sebegini. Tapi rakyat disantuni. Saudara Arifin Osman, Datuk Seri, sebab hujung Februari kerana harta rampasan belum setuju dibagi-bagi. Saya tak tahu itu, saya tak mau menuduh, tetapi kenapa hujung Februari? Kenapa hujung Februari? Mana hujung Februari? Dia dah hilang kuasa dah. Kalau ikut apa semua yang saya akan beri pencerahan sekejap lagi. Alias Razali lantik menteri pun pemikiran mak apa dia? Mak Jagon hancur. Jadi begitu juga kawasan-kawasan banjir ni, memang ada kawasan dah mula surut, tetapi kesan debris ataupun sampah sarak begitu banyak. Sebab itu saya berterima kasih dan mengucapkan tahniah kepada pergerakan pemuda, pemuda PAS, Puteri UMNO, wanita UMNO, Muslimah, berganding bahu mereka. Jadi bagi saya ternyatalah anak-anak muda, sama ada daripada PAS ataupun daripada UMNO, begitu menyantuni rakyat. Ialah itu saya termampu dibuat. Peruntukan tak ada, bukan kerajaan saya katakan. Tapi mana perginya kononnya armada yang hebat sangat Mak Jagon tu? Mana anak muda kamu? Kononnya ada NGO, mana NGO kamu? Jangan sembang lebih dalam keadaan sekarang ni. Rakyat memerhati. Osman yang kata tadi, moratorium apa cerita sekejap lagi. Jadi saudara, zikir dan yang afdal. Kita masuk bab ini dari soal memarah harang tu. Saya masuk bab sabda junjungan lah. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ibrahim bin Qasir Al-Ansari. Dia berkata, aku mendengar Talhah bin Hirash berkata. Dia mendengar Jabir bin Abdullah menyebut, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling baik, iaitu yang paling afdal, ialah tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi kita harus berzikir. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Itulah zikir yang terbaik sebenarnya. Dan dalam zikir itu juga kita berdoa. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan doa paling afdal ialah segala puji bagi Allah. Jadi kita memuji, mana sajalah kita nak meminta. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi yang ke-3383. Statusnya adalah hadis sahih. Jadi bila kita nak berdoa pada Allah, sentiasalah kita memuji-muji Allah. Yalah, kena bodek sikit, brother. Kita nak minta sesuatu, cuma yang sekarang ni yang pekak kuali tu, menteri-menteri dibodek macam mana pun tak dapat juga. Jawabnya di Palu je lah. Kemudian pengajarannya, zikrullah dan berdoa adalah suatu tuntutan dan keperluan kepada setiap Muslim. Zikir yang terbaik adalah kalimah. Ada doa yang paling baik adalah kalimah. Segala pujian hanyalah untuk Allah. Anas radhiyallahu juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW
bersabda, seandainya dunia dan semua isinya berada di tangan seseorang dari umatku, kemudian ia mengucap Alhamdulillah, nescaya kalimat Alhamdulillah itu yang diucapkan itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu hadis daripada Dailami nombor 5083. Oleh itu saudara, marilah kita sama-sama memperbanyakkan zikir, banyakkan berdoa. Itu sajalah senjata yang ada pada setiap Muslim. Ingat saudara, negara ramah, rumah sejahtera. Terima kasih warga Ikram Malaysia Negeri Johor. Kata-kata hikmat daripada hadis Tirmizi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, nescaya itu menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Itu kata-kata hikmat. Termasuk sedikit, saya ingin mengingatkan lagi e-commerce. Saudara, hubungilah Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara. Tak ada masalah pada saya menunggu. Memang saya menyediakan. Mungkin teman-teman marah pun marahlah saya kata. Daripada 1,000 lebih yang 1.5 apa semua yang tengok saya ni, dia nak marah-marah lah. Sebab kita mencari rezeki yang halal. Dalam e-commerce ini boleh berhubung dengan Azhar 011330412441. Dengan dia lain tak ada, nampak buku, ada buku-buku saya, ataupun kuih baulu berdal, ataupun renang tok. Dan saudara boleh mengiklankan produk saudara. Saya mengalu-alukan kehadirannya. Begitu juga dengan siapa boleh berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. Bila sebut Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Ini menantu kesayangan saya, okey? Ataupun Syauqi. Syauqi 0123575703. Ini untuk warga yang berada di Lembah Kelang. Mereka boleh berhubung dengan beliau untuk mendapatkan belian buah-buah segar yang murah. Lebih murah daripada supermarket, lebih murah daripada kedai-kedai. Sebab dia import direct, jadi dijual dengan harga murah. Saya pastikan harga itu lebih murah daripada kedai-kedai yang biasa. Ataupun saudara, dalam musim-musim hujan ni, saya sekejap lagi makanlah porridge ataupun kanji. Ataupun orang Kelantan kata nasi air, nasi bubur air. Pekasam. Pekasam ni ini produk daripada Saudara Syarif Abdullah. Boleh hubungi beliau 012-938-5574. 012-938-5574. Ataupun saudara boleh lihat dalam e-commerce saya tu. Dalam page e-commerce saya, banyak pekasam ikan, pekasam daging dan kepelbagaiannya. Memang terbukti. Saya dah rasa sedap. Okey saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan malam ini adalah krisis perlembagaan. Negara kita sekarang ini sudah menghampiri untuk berada dalam krisis perlembagaan. Saudara Mak Fauzi Abdullah, survivor politik. Tapi sebelum saya memberi pencerahan tentang krisis ataupun apa yang berlaku, kita dengar apa kata pantun Pak Nazir daripada Perlis. Pokok gelam dah hanya rendah, tepi laman hujung beranda. Orang Islam mempunyai akidah, kuatnya iman sebagai tanda. Amat leka menangkap pelaga, duduk lama sepanjang pagi. Akidah jika tidak dijaga, semakin lama menjauh pergi. Saudara ingat pesanan daripada Pak Nazir. Saya tentang kumpulan wang simpanan pekerja hari Isnin. Saya tunggu juga. Tak ada saudara. Hampir betul lah. Tak ada pengumuman. Jadi saudara yang di kalangan 1.3 juta yang penuh dengan kehampaan begitu, tiada lagi disantuni untuk saat ini. Saya pun tak tahulah apa yang ada di hati mereka. Ataupun apa keadaan sebenarnya berlaku di kumpulan wang simpanan pekerja. Apakah wang-wang yang ada dalam simpanan itu tidak boleh dicairkan? Sebab itu saya dah kata berkali-kali dulu bahawa besar kemungkinan wang ini, wang dalam simpanan wang simpanan pekerja telah beli melalui bond dan sebagainya, tapi tidak boleh dicairkan. Datuk Seri Najib dah bagi mencadangkan, ambil bond tu letak kat bank negara. Tak juga nak dibuat. Ayang tengok pencerahan politik Datuk Lina Sarina. Saya tak dapat memahami AYG. AYG apa maksudnya tu ya? Saudara Begani, apa khabar?
Begitu juga dengan moratorium. Tidak ada. Sebab itu saya kata tadi, waktu Perdana Menteri, Datuk Dapan tu nak masuk. Tadi saya mendengar, mengikuti perkembangan dan ucapan serta perutusan khas seorang Perdana Menteri yang menyantuni rakyatnya. Tidak ada menyentuh soal kehidupan rakyat. Tidak ada menyentuh soal hidup mati rakyat. Yang dia cakap bahawa dia kata besar kemungkinan akan meningkat. Mulai pertengahan bulan depan, bulan akan datang, boleh mencecah sampai 5,000 ke 7,000. Jadi memberi gambaran ketakutan kepada rakyat. Buat apa nak beri takut rakyat? Dah buat PKP, okeylah rakyat ikut. Tapi apa siap siaganya? Kalau vaksin yang ditempah pun masih tak dapat lagi. Jadi saya kata apa benda Perdana Menteri ni? Dia kadang-kadang saya cakap, dia tahu ke apa dia cakap? Dia tahu ke dia itu sebagai seorang Perdana Menteri? Seorang Perdana Menteri yang harus menyantuni rakyat. Mesti datang dengan pandangan, mesti datang dengan heban-heban yang menceriakan rakyat. Di saat dalam keadaan rakyat itu menderita. Jangan dinafikan. Rakyat yang terjebak dalam banjir yang besar kali ini menderita. Wang habis, rumah pun ruyup, makanan-makanan tak ada. Hanya sekadar menanti, bagaikan pengemis, menanti kalau ada bantuan daripada warga-warga yang cinta damai, warga yang prihatin. Tak ada langsung. Jadi saudara selalu tanya kat saya, kenapa Tok marah sangat dengan Tan Sri Muhyiddin? Saya bukan marah secara peribadi. Saya marah kerana beliau tidak menggunakan jawatan yang dimilikinya itu hasil daripada kepercayaan rakyat. Hasil daripada kepercayaan oleh warga-warga UMNO. Ahli Parlimen UMNO yang menyokong. Sebab itu bila saya menghubungi Presiden UMNO, saya kata you ada saham. You adalah saham juga dalam meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Akhirnya inilah result yang dapat. Itu keadaannya. Saya nak blame Agong tak boleh lah kan. Jadi sebab saya melihat keadaannya tidak ada. Menurut dia tak ada. Tadi orang rumah saya beritahu, dia kata bank dah minta sekurang-kurangnya kena bayar 4 bulan. Saya dalam bahasa Perak panggil mana nak kekor. Kalau datang siapkan panjang panjang aja lah. Itu, ya, bagi saya betul Saudara Mak Fauzi Abdullah, memang rakyat dah meluat sangat-sangat. Dan saya terima satu kiriman pula ni. Ini satu hal lagi ni. Kakitangan kerajaan ni yang dilantik oleh menteri. Daripada saudara Hishamuddin. Dia hantar pada saya. Dia kata Director Marakop mula maki Hamon macam something. Ni, itulah dalam Facebook. Gambarnya dalam video yang baru tu CEO lebih teruk daripada Ketua Eksekutif Tabung Haji. Macam something. Serang, serana. Adakah itu gambarannya kaki tangan kerajaan hari ini? Katanya perangainya sama dibuat ketika dia melawat subsidi Marakop tak lama dulu. Dia yang terbabit bina UniKL adalah cikgu-cikgu saya di MRSM. Cikgu Kandan, Saikon, pencetus daripada mereka yang saya kenalkan pada staf UniKL. Dipahamkan dia buat perangai sama ketika lawat FB. Lawat FB dia ada gambar-gambar. Fahamlah kita kenapa dia kata nak campak pegawai tinggi UniKL dari atas KL Tower. Mak, somethingnya. Nak tunjuk kuasa. Ni apa hal ni? Ni menteri yang jaga pembangunan. Ni Datuk menteri yang melompat daripada Mersing. Yang jaga Mara ni. Kena bertindak lah. Takkan kita nak adakan pegawai-pegawai kerajaan yang begini perangainya. Cukup-cukup lah. Kerajaan dah hampir kaki tangan kerajaan dalam Marakop. Marakop ni tak lain tak bukan untuk orang Melayu. Dulu di Tabung Haji, tempat simpanan orang warga Islam. Ini Marakop, tempat warga bangsa Melayu meletakkan harapan. Jadi tumbukkan muka siapa? Mana tadi? Saudara Ozi nam dia, tumbukkan je muka dia. Maki orang tu, maki orang ni. Betul, tapi saya tidak menggalakkan dan tidak meminta. Jangan kita warga cinta damai. Ada sahaja dalam keadaan begini, kita harus dedahkan. Pimpinan mesti mengambil tindakan. Jangan pandang tu sebelah mata saja. Setiap kaki tangan kerajaan mesti dilihat. Sentiasa memberi khidmat pada kerajaan, pada rakyat.
Sudahlah pimpinan politik ampeh. Takkan mereka pernah ikut ampeh juga. Nak maki orang buat apa? Ha. Tu PH terbaik tu. Saya tak mau cakap benda itu. Jadi hari ini saya melihat, ya, saudara, ekoran daripada kenyataan Pengurusi Perhubungan Selangor, Dato' Rashid, semalam yang saya sebutkan, yang dia kata PBM meletakkan beberapa syarat jika UMNO masih mau berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saya melihat bahawa saranan itu disahut oleh Datuk Nazri Aziz, Ahli Parlimen Padang Rengas. Kerana besok pada jam 2 petang di Bilik Melaka Ibu Pejabat UMNO, beliau akan mengadakan sidang akhbarnya. Ini tak pernah dia buat. Bila dia panggil sidang akhbar ni, saya rasa kudum. Sebab dia, Datuk Nazri ni satu orangnya, dia banyak berdiam diri dulu. Tapi mungkin dia tak dapat simpan amarahnya, maka dia menyahut seorang itu. Jadi besok dia akan buat pengumuman. Bagi saya pengumuman lain tidaklah. Seorang lagi ahli parlimen daripada UMNO menarik diri. Kalau ahli parlimen ini menarik diri, getinya sekarang ni 3 hari dulu daripada Datuk Jazlan. Jadi sudah tinggal 111, 110. Kalau besok Datuk Nazri Aziz tarik diri, berartinya sekarang ni tinggal 109. Dari segi perlembagaan yang saya katakan semalam, sila refer perlembagaan negara kita. Artikel 43 dalam kurungan 4. Besok tu bila Datuk Nazri Aziz membuat kenyataan dia menarik daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, maka Tan Sri Muhyiddin suka tak suka dia kena letak jawatan. Ini adalah kehendak perlembagaan. Tadi saya dah berbual lah tadi. Rupanya bukan hanya berdasarkan pada 220. Majoriti yang diambil kira adalah majoriti kepada 222 ahli parlimen. Walaupun 2 meninggal dunia, artinya Tan Sri Muhyiddin kena ada yang menyokong beliau sejumlah 112 orang. Kurang daripada 112, maka beliau tidak mempunyai sokongan majoriti. Kalau ini berlaku mengikut Perlembagaan Negara 43 dalam kurungan 4, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan dari sebilangan besar ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletak jawatan. Melainkan jika permintaan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mahu membubarkan Parlimen. Jika ini tidak berlaku, maka kita akan menghadapi krisis perlembagaan. Yang saya katakan krisis perlembagaan apabila pimpinan negara tidak lagi mahu menghormati perlembagaan. Masa sidang Dewan Rakyat yang lepas pun sudah ada bunga-bunga krisis perlembagaan. Apabila usul undi kepercayaan tidak dilakukan, usul undi tak percaya pun tidak dilakukan. Dan hari ini apabila ternyata, memanglah saya katakan bahawa tidak ada SD ataupun bukan boleh bawa ini surat akuan bersumpah, tak boleh. Akuan bersumpah itu bukan bukti nyata. Jadi kerana itu speaker dia kena panggil. Dia kena panggil mesyuarat tergempar Parlimen. Kalau dia tak panggil, dia tak nak berbuat begitu, artinya dia bersekongkol dengan Perdana Menteri untuk mempertahankan jawatan Perdana Menteri, jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Bila berlaku ini persekongkolan itu, maka beliau sudah pun menyanggah perlembagaan. Itu yang saya katakan krisis perlembagaan. Kerana bila Dewan bersidang itu, barulah usul dibawa. Kalau UMNO tarik diri, pun bersatu cakap tak goyang lagi. Macam mana tu? Saudara Roslan, ini kenyataan kononnya yang saya dengar. Yang saya dengar pagi tadi, bahawa kononnya ini parti pada warisan Datuk Syafiee belum buat kenyataan lagi. Sebab itu saya melihat pimpinan UMNO, mungkin Datuk Seri Najib, Presiden UMNO Datuk Zahid, pimpinan-pimpinan tertinggi UMNO yang menjadi ahli parlimen, mereka tidak melakukan serentak. Kerana nak tengok macam mana, apa tindakan ini Tan Sri Muhyiddin untuk menyelamatkan kerajaannya. Jadi sebab itu tarik seorang dulu.
Sebab bila seorang dah tarik pengurusi perhubungan Selangor, dia buat kenyataan nak letakkan syarat seolah-olah kita ni kebauk sangat nak berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Jadi lepas itu, bila itu berlaku, disongsong oleh Datuk Seri Tajuddin. Dan hari ini saya dapat jemputan besok jam 2 petang. Datuk Nasir Aziz akan mengadakan sidang akbar. Bagi saya lain tak ada, menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau itu berlaku 108 campur 3. Yang Awak Mulia Tengku Razali dia tak berapa sihat lagi. Sebab itu dia tak boleh buat press conference. Kalau tidak, jadi 108 campur 3 111. Berapa tinggal di sana? Sebab daripada 222, 2 meninggal. Tinggal 220. 220 sini dah 113, mana sana tinggal 107. Maka dengan sendirinya tidak ada legitimacy. Jadi kemudian mungkin kabarnya warisan nak menyertai Kerajaan Perikatan Nasional untuk menyelamatkan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Katanya, saya tak tahu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, Tok, ini adakah ini percaturan Tun Dr. Mahathir? Sebab Syafiee ini dilihat dalam kumpulan Tun Dr. Mahathir. Saya kata saya tak mau campur yang itu. Saya pun susah nak. Sebab kalau ikut kenyataan, Tun Dr. Mahathir memang dia tak mau lagi dengan Tan Sri Muhyiddin. Dengan hidung sengitnya itu dia sebut Muhyiddin, biar kepala lah, baliklah, kan. Tapi dia memang tidak boleh menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu jelas. Yang lain saya tak tahu. Yang jelas. Jadi saya nampak besar kemungkinan pada dia akan memihak kepada kalau ada usaha untuk negara ini dipulihkan, diberi pada Yang Mulia Tengku Razali. Sebab itu Yang Mulia Tengku Razali berada dalam press conference bersama dengan dia. Sebab dah baik kemungkinan. Tun Mahathir banyak akal ni. Selamat Fauzi Abdullah. Saya punya jangka begitu. Jadi sekarang ni bila UMNO buat tindakan begini, maka Syafiee Apdal, harapan itu mula buat kenyataan. Tapi bagaimanapun keyakinan saya, benda ini pasti akan berlaku. Sebab selepas Datuk Nazri, dia akan jatuh macam buah macang gugur musim hujan. Tak tahu tak? Dalam musim hujan ni, selalunya kat rumah saya dulu, dekat rumah kampung saya tu, seronok kita kutip buah mangga, buah mempelampau, ataupun buah macang, ataupun buah sentul. Kalau musim hujan, turunlah Fauzi Taha, Atuk Pembohong. Itu pun saya tak boleh nak kata, saya tak nak campur benda itu. Cuma saya melihat bahasa badan. Yang mengherankan sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia diam. Saya cuba menghubungi beliau, tak ada pun angkat. Tak, maaf saudara. Saya kata saya tak bersihat. Jangan marah, ya. Tamu Zain Khan, politik. Memanglah begitu. Sebab itu, meskipun ada, semalam ada keluar kenyataan, iaitu kumpulan memorandum mengantar pada Agong, lebih kurang 500, kononnya saya tak tahu, bagi pihak 500 NGO Islam, dia mengantar memorandum kepada Duli Yang Maha Mulia Agong, mohon mengekalkan kerajaan yang sedia ada. Saya kata, kalau ini dilakukan, ia bertentangan dengan perlembagaan. Perlembagaan jelas. Perkara 43/4. Jelas. Terpulang pada Agong lah. Nak tahan macam mana? Sebab itu, kalau saudara, jangan lupa saudara, dan ingat 5 malam ke 6 malam dulu, saya katakan bahawa sebelum masa persidangan UMNO bahagian-bahagian, saya dah beri pandangan saya. Saya kata, gelombang tsunami sedang menerpa. Terima kasih, saudara Bu. Gelombang tsunami sudah menerpa dalam politik negara kita. Kerana ini, kebangkitan ini bukan kebangkitan daripada orang-orang tertentu yang menjadi manuver ataupun menjadi arkitek ataupun kau buat begini, kau tak ada. Ini adalah kebangkitan warga UMNO yang tidak lagi dapat menerima kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dan kerajaannya. Ahli kabinet dia orang dah tak boleh. Sebab apabila tuntutan rakyat
tidak dilayan. Tuntutannya mudah dua saja. Sebab itu bila saya tengok kenyataan Raja Petra dalam dia punya live dia kata bahawa kalau Nurdin nak selamat, bebaskan Datuk Seri Zahid, bebaskan Datuk Seri Najib. Tak, bukan itu. Bukan itu isu dia. Isunya tuntutan UMNO tidak dilayan. Warga UMNO peringkat akar umbi sudah bangun menyatakan bahawa we don't want you anymore. Enough is enough. Kita dah tunggu selama 8 bulan. Hampir setahun. Rakyat menderita. Apa kamu buat? Itu keadaannya. Ya, bagi saya terima satu keringat. Kabarnya semakin ramai di Kuala Lumpur ni, yang orang dah kena buang kerja. Orang kena buang kerja, kamu tak tangani. Gelandangan bersepah. Jadi Tan Sri Anwar Musa jangan duk sembang lah, sembang dalam apa interview tadi. Oh, tunjuklah saya dah begitu, saya begini. Yang tidur di kaki lima pun dah bersepah. Rumah dah tak ada, yang kena keluar. Yang dihalau keluar daripada rumah kerana tak bayar duit sewa. Anak-anak kecil. Kesian mereka. Bila kita lalu menadah minta makanan, bukan dia minta duit, minta makanan. Kenapalah pemimpin tak ada langsung keprihatinan pada rakyat? Kenapa? Rakyat nak makan. Tapi kamu, ahli kabinet kamu, Tan Sri Anwar Musa, hebatlah bercakap kat TV tadi. Kamu boleh bercakap lah, tapi adakah kamu bersuara tentang EPF? Adakah kamu bersuara tentang moratorium? Adakah kamu bersuara tentang keprihatinan rakyat? Hei, aku marah betul lah menteri-menteri ini. Cakap politik. Oh, saya bukan apa. Jadi kita tanya, di mana? Di mana menteri? Di mana pembela? Yang kamu lontarkan. Kamu katakan kamu pejuang rakyat. Ni rakyat tengah duduk di sekitar Kuala Lumpur sekarang ni. Surah Azman Ahmad, itu yang takut. Dia apa Surah Muhammad kata? Itu yang takut tu. Jika PKP disambung selepas 26 ini, ramai rumah kena lelong. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tapi saudara kena ingat, nasib kita kali ini mendapat pemimpin-pemimpin menteri-menteri yang ada bukan cap ayam. Tak tahu apa nak gelar kepada mereka. Lain tak ada berpolitik. Sebab itu saya dengar malam ni Tan Sri Anwar Musa bercakap, oh saya begini sehingga saya dipecat. Kau cerita kau kena pecat ni besar sangat ke jawatan Siswa Agung Barisan Nasional? Besar sangat ke jawatan itu? Mati ke kau tak ada dapat jawatan Siswa Agung Barisan Nasional? Apakah kerana tidak menjadi Siswa Agung Barisan Nasional, kamu hilang jawatan sebagai menteri? Apakah tidak menjadi Siswa Agung Barisan Nasional, kamu tidak menjadi wakil rakyat dah? Dah tak ada duit nak makan lagi dah? Ataupun habis dah ialah politik kamu? Tidak. Yang saya nampak, dia hendakkan jawatan sebagai Siswa Agung Barisan Nasional itu supaya nak mempengaruhi ahli-ahli Parlimen UMNO jangan buat tindakan menentang kerajaan. Jangan buat tindakan untuk membawakan usul, untuk menarik sokongan. Jadi dia merasa marah sebab dia sudah hilang pengaruh. Jadi kerana itu, maka orang diserangnya Presiden UMNO. Oh, saya baik dengan beliau secara peribadinya apa semua. Oh, baik puji. Tetapi, nak tanya, Tengku Anand kena pecat daripada jawatan Siswa Agung. Tak ada bising pun. Datuk Ahmad Maslan dulu, jadi ketua penerangan. Tarik bagi ke orang lain. Tak bising pun. Kenapa kamu sebagai Siswa Agung Barisan Nasional besar sangat jawatan itu? Merupakan satu kesalahan yang tak boleh diampunkan. Apakah dengan jawatan itu kamu akan jadi Perdana Menteri? Apakah jawatan itu membolehkan kamu terhenti karier politik kamu? Berhentilah cakap soal politik. Kamu sekarang berada dalam kabinet. You are the minister now. Tangani masalah ini. Rakyat tak nak dengar lah soal kamu kena berhenti ke, kena pecat ke tidak. Rakyat nak tahu aku duit dah habis. Rakyat nak lagi tahu I don't have any more money. Besok anak aku nak makan. Ni sekolah nak buka. Sekarang ni musim banjir. Kelantan banjir. What I want is what the government now. You are in the government. You are part of the government now. You menteri. You bertanggungjawab. You angkat sumpah. Wabillahi saya akan mempertahankan. Jaga perlembagaan. Tahu ini apa? Setia pada Agung. Apakah Agung menyantuni orang miskin? Agung menyantuni rakyat. Kamu tak nak santun. Ini apa benda punya menteri ni? Saya dalam keadaan yang tak bersihat ni geram. Sebab saya bila fikir-fikir kamu cerita politik. Lain-lain tak boleh. Politik. Kamu sekarang menteri wilayah. Di wilayah bersepah orang tak ada kerja.
di wilayah gelandangan. Mana kamu tanganinya? Cukupkah dengan hanya memberi lesen pada Makcik Kiah untuk berniaga? Kenapa saya berada dalam kabinet? Nak bercakap terus terang, Tan Sri. Rakyat sekarang tengah teruk. Saya nak supaya EPF ini panggil ketua eksekutif EPF have to answerable here. Tanya Tengku Zafrul, you sebagai Menteri Keuangan, what have you done? Bukan ditanya dengan surat menyurat, jangan itulah projek sana, projek sini. Rakyat tak mau tahu tu. Yang rakyat kata sekarang ni, aku lu susah. Malu Datuk, cuma UMNO je buka aib sama sendiri. Betul, saya jadi marah. Kalau begitu keadaannya, keluarlah. Jadi ahli UMNO pun, kamu duduk membalun sama sendiri. Dulu saya cakap saudara, 3 bulan dulu saya dah sebut, masa pilihan raya di Sabah, saya dah menyentuh tentang perangai Tan Sri Anwar Musa. Tapi kawan-kawan kata, tu janganlah balun dia, janganlah usik dia, sebab dia sama-sama kita tu. Okeylah, saya tenangkan diri. Tapi sekarang ni, ternyata apa yang saya fikirkan, itu yang terjadi. Saya kata enough is enough lah. Saudara yang mendengar apa semua, jangan percayalah. Semua tu lebih pada the art of deceiving. Tak payah dengar cakap dia dah. Dia nak ke mana itu dia hal lah. So, begitu juga sekarang ni. Tiba-tiba, bila kita dengar, dia berusaha lah dia orang sekarang ni. Berusaha untuk menyelamatkan kerajaan. Jadi, dipanggil warisan. Okey, warisan ada 8 orang, brother. Sekarang ni mereka ada lebih kurang tinggal 108 orang, campur 8 ada 116. 116, jangan lupa. Ahli UMNO ada 32. Ahli Parlimen UMNO ada 32. Kalau beginilah perangai mereka, masih lagi tidak mahu menangani rakyat, minta maaf. Dan Datuk Seri Presiden UMNO dah bagi tahu. Masih lagi sebab 2-3 malam dulu pun saya kata dah bagi jeda waktu. Santunlah. Kalaulah betul-betul tadi pengumuman Tan Sri Muhyiddin menyantuni rakyat, kesusahan rakyat, paling tidak UMNO nak buat tindakan, pun akan salahkan UMNO. Kalau Datuk Zahid kata bagi tahu ahli-ahli dia, okey, ahli-ahli Parlimen UMNO jangan buat begitu. Sebab sekarang ni Perdana Menteri sedang menyantuni rakyat. Nanti rakyat marah kita. Sebagaimana pemikiran mereka waktu pembentangan bajet. Waktu bajet nak diluluskan. Tapi apa yang berlaku? Hampir sehampir-hampirnya rakyat ditipu, ahli parlimen ditipu. Sebab itu benda ni bangkit dari bawah. Saya menyatakan apa yang berlaku sekarang ni, krisis yang berlaku sekarang ni berhubung dengan krisis perlembagaan sebab legitimate keabsahan Tan Sri Muhyiddin sudah tidak ada. Besok apabila Datuk Nazir Aziz menarik sokongan, tentulah akan ada dari belakang lagi Datuk Seri Tajuddin. Tentulah diikuti oleh Datuk Seri Najib. Pasti akan diikuti oleh ahli parlimen saja dulu. Belum menteri. Kalau menteri tumbang terus. Tergolek dok kata orang. Jadi bagi saya melihat banyak mereka mula menuduh. Betul kononnya jangan adakan pilihan raya. Ini bukan soal pilihan raya nak ada dengan tak ada. Tidak. Pertama-tama sekali kita usaikan satu persatu. First of all, Tan Sri Muhyiddin, your time is over. Mengikut perlembagaan, you tidak mempunyai kepercayaan, sokongan daripada majoriti Dewan, perkara 43 dalam kurungan 4. Serahkan jawatan itu kepada Agong. Kita akan berlapang dada siapa saja apa tindakan Agong. Agong kata kalau nak panggil pilihan raya pun, boleh kita buat. Bukan tak boleh, bukan mesti kompromi. Kita dah ada sekarang ni edah baru. Dia menteri-menteri kabinet hanya jaga tambuluk mereka sendiri saja. Betul saya Faizal Yusof. Saya bersetuju. Yang mereka fikirkan akan bolok. Sebab itulah Tan Sri Anwar Musa marah sangat. Sebab dia merasakan kalau benda ini berlaku, ahli-ahli UMNO tarik sokongan, maka dengan dia pun redum. Jadi dia akan hilang jawatan sebagai menteri. Sebab itu dia marah sangat. Sebab saya tak yakin dia juga tahu perancangan di peringkat Majlis Tinggi. Sebab dia sebagai ada Majlis Tinggi at one time. Saudara Muhammad Fadil Samilan, siapa bakal PM? Siapa bakal PM tu kemudian biar Agong fikirkan. Agong lebih bijak. Marajat Badarudin. Tergolek dog lah. Lama tak. Ini bukan saya nak menyatakan. Sebab banyak orang menuduh UMNO mengatakan kita nak buat pilihan raya lah. Nak bekerjasama dengan DAP lah. Nak buat kerjasama dengan Anwar Ibrahim lah. Benda tu tak ada pun. Tak ada.
dah dinafikan surat tu. Oh, malam ni keluar lagi. Saya pastikan dia tulis. Nah, kalau tulis, saya nak bertanya Tan Sri Anwar Musa, kamu dapat surat dari mana? Dari sana. Apakah istana begitu mudah mendedahkan surat-surat yang sampai ke istana? Di mana kerahsiaan istana negara? Who are you? Siapa kamu di istana? Kalaulah surat itu ada kaki tangan istana yang bawa keluar bagi kat Tan Sri Anwar Musa, maka beliau boleh dituduh memecah rahsia. Kalau benda itu betul-betul berlaku, bagi saya tak akan berlaku. Tiap-tiap surat yang sampai ke istana tak akan sampai keluar. Nah, di sinilah saya nampak seolah-olah diwujudkan, seolah benci sangat pada UMNO sekarang ni. Kita nak menyantuni rakyat. Tuntutan UMNO. Punca UMNO marah dengan Tan Sri Muhyiddin tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kita merasa diri kita disinggung dan kita dipelekeh. Rakyat langsung ditipu. Jadi UMNO adalah parti perjuangan. Perjuangan UMNO adalah untuk rakyat. Kalau rakyat diperlakukan sedemikian muka, maka sewajarnya takkan Datuk Seri Zahid Hamidi nak bertahan untuk tu menyokong. Ini bukan soal dia nak masuk mahkamah atau tidak. Dia memilih untuk dibicarakan. Dia tak pernah menuntut pun, bukan saya nak bela. Sebab ada 3-4 insiden saya yang saya dengar dengan telinga saya sendiri. Yang ada perbualan dia dengan Tan Sri Muhyiddin. No, it's not me. I will clear my name in the courts. Tapi dibuat naratif. Hodoh sangat presiden saya ni. Bukan saya nak membela, tidak. Begitu juga apa dia buat. Macam saya katakan. Macam ada dendam kepada UMNO ni. Memanglah dia marah pada UMNO sebab Datuk Seri Zahid Najib memecat dia. Pada tanggal 20 Julai tahun 2016. Sebab itu, tarikh 20 Julai itu dikenang seumur hidup dia. Maka hakim membuat keputusan pada 20 Julai jugalah. That is the day you chase me out from my post as Deputy Prime Minister. That is the day I put you in prison. Sebab Perdana Menteri punya kuasa. Ini yang Datuk Ahmad Maslan tuntut supaya janganlah kita mencampuri urusan mahkamah. Sebab saya tengok kadang itu tak betul ni, saya kata. Dan benda ni saya dah jelaskan lama dulu. Dan masalah sekarang ni, Tan Sri Anwar Musa nak marah sangat pada UMNO, apa hal? Kamu tangani sekarang. Kalau kamu betul-betul pembela rakyat, kalau kamu betul-betul ikhlas, jujur dalam perjuangan, rakyat dalam masa minggu depan boleh dapat wang kumpulan simpanan pekerja sebagaimana yang kita tuntut. Ini bukan soal yang datang idea daripada Najib, bukan datang daripada UMNO, tak. Kamu dalam kabinet berapa orang? 30 orang. Takkan tak boleh bersuara? Hentak meja lah. Kalau you betul-betul berjuang untuk rakyat. Ini tidak. Rakyat ini dijadikan sebagai lagu. Rakyat ini dijadikan sebagai umpan. Kamu ingat kami ni kan? Kamu ingat rakyat ni apa cacing, dijadikan umpan untuk mendapat undi, untuk percayaan. Saudara berkani, saya bukan saya geram kerana mereka berada dalam kabinet. Saya tak nak menyentuh soal ahli-ahli parlimen atau ada menteri bukan daripada UMNO. Sebab itu saya kata Datuk Ismail Sabri pun bertanggungjawab. Saban hari dia bercakap COVID. Asal sikit COVID. Mana dia penyelesaian untuk rakyat? Yang kita minta mudah. Bukan susah sangat. Bukan nak keluar duit kerajaan pun. Duit yang mereka simpan. Caruman mereka simpan. Tu Fauzi Taha. Betul ke Isyamuddin angkat sebagai TPM? Bagi saya dia nak buat macam-macam. Tujuan dia nak angkat. Kalaulah itu berlaku. Setakat hari ini tak ada. Saya pun rasa lah. Takkanlah Isyamuddin ngong sangat. Dah tahu kerajaan nak jatuh. Maka dia akan menjadi seorang timbalan Perdana Menteri yang paling sengkat dalam sejarah. Mungkin seminggu takkan dia sanggup buat. Belum angkat sumpah lagi. Memang tujuannya untuk memecah belah UMNO. Sebab itu saya kata berkali-kali. Lain tak ada. Matlamat mereka adalah untuk memecah belahkan UMNO. Pak Cik, kesianlah Pak Cik. Saya nak kesiankan siapa? Bagi saya kalau sesuatu yang menyentuh soal rakyat, saya cepat meledak. Apatah lagi kalau bangsa saya. Dan hari inilah kedudukan sekarang ni bangsa saya, rakyat. Saya bukan nak minta jawatan apa, bukan saya nak bertanding apa-apa jawatan, tak ada. Tidak ada apa-apa pun. Dari dulu lagi. Kalau saudara kekal melihat tulisan-tulisan saya kekal. Ruangan saya, aku anak Melayu. Saya nak melihat bangsa saya, bangsa yang dinilai,
bangsa saya bukan bangsa yang boleh diperlekeh orang lain. Tapi kerana tindakan menteri yang ada sekarang ini, orang memperlekehkan bangsa saya. Apatah lagi bila menyantuni soal rakyat. Barang naik, duit tak ada. Yang diminta, kenapalah tak boleh dikeluarkan sedikit dana daripada khazanah negara. Ini kalau untuk projek 2 bilion, 3 bilion ada. Kalau saya kata ada, kerana bila dia batalkan HSR di Singapura, tapi dia nak meneruskan juga. Berbilion juga. Nak batalkan teruslah. So, Hanif Debo, Anwar nak jadi PM. Minta maaf lah. Minta maaf lah. It's not the quality. Saya minta maaf lah. Kalau itu perangainya. Ahmad Amon, 10K. Pada saya sekarang ni, saya mengharap warga netizens. Kita faham, kita sampaikan pada kawan-kawan kita bahawa keadaannya sekarang begini. Negara sudah menghampiri dalam krisis politik dan krisis perlembagaan. Kerana Perdana Menteri tak nak bergundur. Mengikut perlembagaan, Perdana Menteri wajib kena bergundur. Razali Samad, minyak naik tu. Minyak juga naik, tidak ada jaminan. Bila minyak naik, pengangkutan naik. Bila ini berlaku, saya yang susahnya rakyat. Berkali-kali saya katakan, bila pemimpin tidak mahu menyantuni rakyat, maka mereka bertunang dengan saya. Saya akan lontarkan. Cuma saya tak naklah maki hama teruk-teruk sangat. Saudara, sebab malam ini saya tak berapa sihat. Saya minta maaf, saya bunuh diri walau sekejap. Tapi ingatlah, tanamlah dalam fikiran kita bahawa hari ini kita dipermainkan oleh mereka yang bernama pemimpin yang berada di anjung kuasa di sepiana. Ingat, ada masanya, ada budi, ada ubi, ada batas, ada hari, pasti ku balas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Semoga saya ada kesihatan badan. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk saya mengupas apa yang dilakukan oleh Datuk Nazir Aziz besok. Sekian, terima kasih. Selamat malam.